Cik Beda, aku tengok hari-hari duk minum air kopi tu. Beli mana? Ni aku beli dekat Little Boss Cafe. Macam-macam ada dekat cafe tu. Ni nama dia Kopi Affogato. Memang orang selalu order air ni. Kat mana kafe tu? Boleh aku ajak anak kopi nanti? Nombor 11, Kompleks Perniagaan Zaga, Jalan Alur Mengkudu 05400, Alustar, Kedah Darul Aman. Saksikan segmen Seram Santai untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai Little Boss Cafe. Terima kasih Little Boss Cafe di atas kesudian menaja segmen kita pada malam ini. Hai, Assalamualaikum kepada para pendengar unit utama FM, informasi minda anda. Jadi kembali lagi kita dalam segmen Seram Santai bersama saya DJ Nabila. Dalam segmen kita pada malam ini, saya akan ketengahkan cerita-cerita seram yang dihantar melalui chat WhatsApp dari pelajar-pelajar dari sebuah universiti di bahagian utara Kedah. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Anda sedang mendengar YouTube dan podcast unit utama FM dalam segmen Seram Santai bersama DJ Nabila. Cerita-cerita seram pada malam ini adalah hiburan semata-mata. Cerita seram ini adalah perkongsian dari peminat cerita seram. Biar cerita-cerita ini menjadi teladan dan yang syirik kita hindarkan. Baiklah, kisah yang pertama ini dihantar oleh seorang pelajar tahun 2 Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam. Saya Idina, pelajar UUM. Ini saya gunakan nama rekaan. Kisahnya bermula apabila saya dan 5 orang rakan sedang melakukan perbincangan di perpustakaan. Macam biasa, perpustakaan penuh dengan pelajar-pelajar walaupun sudah jam 2 atau 3 pagi. Kami adakan perbincangan di perpustakaan sehingga jam 5.45 pagi. Lama ya korang? Setelah selesai perbincangan kumpulan, kami bergerak pulang melalui laluan berbumbung di V-Mall. Sampai sahaja di V-Mall, saya dan 4 orang rakan berpecah kerana saya tinggal di laluan B manakala rakan saya yang lain di laluan A. Nabila, saya rahsiakan ya, saya menetap di inapan siswa yang mana. Inapan siswa ni asrama lah, tempat tinggal kepada para pendengar yang tak familiar lagi dengan Universiti Utara Malaysia. Kami gunakan inapan siswa ataupun digunakan sebagai inasis untuk menunjukkan itu dom kami. Okey, jadi saya sambung ya. Dalam perjalanan saya hendak ke bilik saya, jalan terasa sangatlah sunyi dan azan subuh pun sudah berkumandang. Adalah dalam saya lihat 2 atau 3 motor yang hendak ke masjid untuk tunaikan solat subuh. Nabila, setelah semasa saya tengah berjalan, dari hujung pandangan saya terlihat macam ada sesuatu yang melompat-lompat dari pokok ke pokok. Bulu roma saya dah naik ya. Saya apa lagi, mula baca ayat kursi. Benda ni dah biasa untuk si pengirim ini. Nabila, yang saya nampak tu merupakan Kak Ponti. Anda semua tahu kan Kak Ponti itu apa? Dia berpakaian putih, berambut panjang, muka agak hodoh dan hitam. Benda tu semakin dekat dengan saya Nabila. Tetapi Kak Ponti tu berhenti pada satu pokok yang besar dan sedang menunggu saya. Untuk pengetahuan semua, saya tahu pokok yang besar tu berada di inasis yang mana, tapi saya tak akan bagi tahu kerana saya tak nak timbulkan rasa takut antara kalangan mahasiswa-mahasiswi unit UUM dan juga untuk orang awam. Tapi bagi saya pokok itu sangat besar dan seram kerana saya pun kadang-kadang sering lalu situ juga. Okey, saya sambung cerita saya. Benda tu tahu saya boleh nampak dia dan dia datang dekat dengan saya. Apa yang mengejutkan saya, benda tu Kak Ponti bercakap dengan saya yang dia mengatakan dia nak berkawan dengan saya. Agak seram ya. Benda tu cakap macam tu dekat saya tapi saya abaikan. Saya buat tak dengar. Jadi para pendengar Seram Santai, ini bukan pengakhirannya ya. Kak Ponti tu ikut saya sampai ke bilik. Sebelum saya sampai ke bilik, saya berada di bawah blok. Saya sempat berkata,
Aku tahu kau pun ada hak untuk hidup, tetapi dunia kita berbeza. Setelah kejadian itu, saya terus ke tandas untuk mandi dan menunaikan solat subuh. Anda sedang mendengar YouTube dan podcast unit utama FM dalam segmen Seram Santai bersama DJ Nabila. Cerita-cerita seram pada malam ini adalah hiburan semata-mata. Cerita seram ini adalah perkongsian dari peminat cerita seram. Biar cerita-cerita ini menjadi teladan dan yang syirik kita hindarkan. Meremang ya bulu roma saya malam ini. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan kisah seram seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Little Boss Cafe kerana sudi untuk menaja segmen kita pada malam ini. Untuk pengetahuan semua, Little Boss Cafe merupakan sebuah kafe yang menjual pelbagai jenis pencuci mulut yang enak, antaranya kopi affogato, cendol dan aiskrim buatan sendiri. Aiskrim ni banyak sangat flavor dia, banyak tak terkata dan semuanya sangat sedap. Dan semua pencuci mulut ni sesuai untuk kita jamah semasa kita hendak menonton filem bersama ahli keluarga ataupun ketika anda sedang mendengar segmen Seram Santai ini. Okey, baiklah. Setelah kita teliti kisah yang pertama, ini merupakan kisah yang kedua yang sama dihantar oleh Idina. Okey, baiklah. Kisah yang kedua ni pula terjadi ketika Idina dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP di UM. Saya antara pelajar yang masih berada di UM. Hari menjadi makin sunyi kerana pelajar sudah beransur pulang setelah mendapati bahawa virus COVID-19 ini sudah merebak. Keesokan harinya adalah perintah berkurung di UM yang tidak membolehkanlah pelajar ini pulang ke rumah halaman mereka. Rakan-rakan saya semua sudah pulang dan yang tinggal hanya 3 orang rakan. Saya bertuah kerana mendapat roommate yang tidak pulang ke rumahnya. Takut ya kalau anda duduk sorang-sorang di UM tu. Selepas seminggu, pelajar yang tinggal di blok saya tidaklah ramai. Yang meriah hanya bilik saya sahaja. Saya sering melihat benda yang sama berkeliaran di kawasan blok saya. Untuk pengetahuan Nabila dan para pendengar sekalian, saya dan roommate sangat aktif terutamanya pada waktu malam. Kami berjaga pada waktu malam sehingga waktu subuh. Pada satu malam tu, dalam lingkungan jam 4 hingga 5 pagi, saya duduk di tangga di blok saya yang betul-betul menghadap hutan yang luas dan gelap. Pada ketika itu, saya tengah bersembang dengan kawan-kawan lain menerusi video call. Dalam waktu saya bersukaria bersembang dengan rakan-rakan, tiba-tiba suasana menjadi sangat tegang dan saya berasa seram sejuk. Nabila, saya berasa sangat menyesal kerana saya terpandang hutan di hadapan saya dan alangkah terperanjatnya saya apabila saya melihat seorang lelaki berbaju koyak rabak, berkaki ayam, berwarna hitam dan muka yang tidak terlalu jelas. Pada awalnya saya nak abaikan saja, tapi saya terpandang sekali lagi dan ketika saya pandang, saya perasan kakinya tiada. Nabila, benda tu perasan saya nampak dia dan dia merenung tajam terhadap saya. Situasi menjadi lebih seram apabila lampu di kawasan tersebut terbuka dan tertutup. Saya apa lagi Nabila, terus masuk bilik air, cuci kaki dan masuk bilik. Satu malam saya tak boleh tidur. Keesokan harinya saya demam tetapi Alhamdulillah beransur pulih. Saya keluar dari bilik dan saya pandang sekali di tempat yang sama saya pandang semalam. Agak lama saya memikirkan apa yang saya nampak semalam dan seorang makcik cleaner tegur saya, jangan dipandang tempat tu lama-lama, keras. Dalam hodoh, pengecut, lembek. Kau berambuslah dari dunia ni. Kau ingat kesangat kawan dengan kau? Tolonglah. Apa kawan dengan kau pun sebab mak aku. Kau takkan mak aku tak inginlah ada kawan macam kau. Kau kena ingat tak ada siapa pun sukakan kau dalam dunia ni. Jadi, selama ni Kayla tak pernah suka aku. Selama ni semua tu hanya lakonan semata-mata.
aku. Aku akan tunaikan apa yang kau nak, Kayla. Buli cyber memberi kesan yang sangat serius kerana capaian pembulian ini lebih meluas di alam maya berbanding di alam nyata. Jangan kita menjadi pembunuh dalam diam. Hentikan kegiatan buli cyber. Pesanan ikhlas dari DJ Nabila Dan DJ Hibria. Baiklah para pendengar Seram Santai, kita sudah pun berada pada penghujung segmen ini. Kedua-dua kisah itu merupakan daripada kawan saya sendiri yang saya rahsiakan identitinya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar kisah-kisah seram yang saya bacakan ini. Ia tidaklah terlalu seram, tetapi kita boleh jadikan ini hanya sebagai satu hiburan, dan apa-apa yang terjadi kita jadikan teladan. Jadi pesanan saya, tidak kira di mana anda berada, sentiasa amalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa pelindung diri. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada penaja kita iaitu Little Boss Cafe kerana sudi menaja kita pada malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Oi Cik Beda, aku tengok hari-hari duk minum air kopi tu. Beli mana? Ni aku beli dekat Little Boss Cafe. Macam-macam ada dekat cafe tu. Ni nama dia Kopi Affogato. Memang orang selalu order hari ni. Kat mana kafe tu? Boleh ke ajak anak kopi nanti? Nombor 11, Kompleks Perniagaan Zaga, Jalan Alur Mengkudu 05400, Alustar, Kedah Darul Aman. Saksikan segmen Seram Santai untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai Little Boss Cafe. Terima kasih Little Boss Cafe di atas kesudian menaja segmen kita pada malam ini.